Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, mari kita berdepan dengan realiti. Di sebalik kilauan pembangunan yang kita banggakan, terselindung dua bayangan hitam yang mengancam asas negara kita, yaitu rasuah dan ekonomi hitam. Ini bukan sekadar isu di dada akbar, ia adalah bara yang menggerogoti setiap sendi masyarakat, dari jalanan sehinggalah ke koridor kuasa. Bayangkanlah, wang rakyat disalahgunakan, aktiviti haram berleluasa tanpa rekod, dan akibatnya ekonomi kita goyah, institusi kita lumpuh, dan imej negara kita di mata dunia tercalar. Ini bukan cerita dongeng, ini adalah kenyataan pahit yang memerlukan tindakan segera dan tekad yang tidak berbelah bahagi dari setiap seorang kita. Adakah kita akan hanya melihat dan membiarkan, atau kita akan bangkit dan menjadi benteng terakhir yang mempertahankan integriti dan masa depan Malaysia? Seterusnya saya akan terangkan 3 konsep. Yang pertama, rasuah, ekonomi hitam, dan tadbir urus setia. Yang pertama ialah konsep rasuah. Hadirin sekalian, setiap hari satu perkataan menghantui kita, yaitu rasuah. Ini bukan sekadar berita, tetapi bara yang mengikis integriti dan mencemarkan nama baik negara kita. Ia adalah pengkhianatan amanah, penyalahgunaan kuasa demi keuntungan haram, satu tarian gelap antara pemberi dan penerima yang membelakangkan keadilan dan menghancurkan integriti. Jangan pandang enteng impaknya. Rasuah bukan sahaja merosakkan ekonomi dan kestabilan negara, malah menghakis kepercayaan awam, melambatkan kemajuan dan memperburuk ketidaksamaan sosial. Tidakkah kita ingin Malaysia yang makmur dan adil? Memerangi rasuah ini menuntut ketegasan undang-undang, perpaduan jitu dan budaya berintegriti di setiap lapisan masyarakat. Mari kita bangkit bersama demi keharmonian dan kestabilan Malaysia yang kita cintai. Seterusnya, yang kedua, yaitu konsep ekonomi hitam. Hari ini, mari kita bongkar sisi gelap yang sering tersembunyi, yaitu ekonomi hitam. Ini adalah seluruh jaringan aktiviti haram di luar undang-undang, seperti penyeludupan, perjudian, dan pengedaran dada. Mengapa ia subur? Kerana ia cara mengelak cukai dan rekod pendapatan yang sepatutnya untuk pembangunan negara. Tetapi inilah yang akan membuatkan anda terkesima. Saiz ekonomi gelap di Malaysia mencecah 21% daripada KDNK, atau kira-kira RM300 hingga RM350 bilion setahun. Bayangkan, jumlah besar seperti ini sepatutnya membina hospital, sekolah dan sebaliknya. Ia mengakibatkan kehilangan pendapatan cukai, menindas pekerja dan menyalurkan dana jenayah. Memerangi monster ini memerlukan tekad besi untuk memperkuat undang-undang dan mereformasi cukai. Tidakkah ini membangkitkan kemarahan kita untuk bertindak? Jadi, sama-sama kita perangi masalah tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga, yaitu konsep tadbir urus setia. Hadirin sekalian, setelah ancaman, mari kita lihat perisai kita, yaitu tadbir urus setia. Ini tunjang yang memastikan negara diuruskan dengan integriti dan bertanggungjawab penuh. Bayangkan, setiap pemimpin sebagai penjaga amanah, bukan demi keuntungan pribadi, tetapi demi rakyat, komuniti dan masa depan yang gemilang. Ia menuntut accountability utuh, integriti yang tak terbelah bahagi, dan keputusan yang tepat dengan impak jangka yang panjang. Setiap tindakan, setiap sen mesti telus, beretika dan mengurus risiko dengan bijak. Matlamatnya, kelestarian nilai, kepercayaan yang tak tergugat, dan kesejahteraan yang berpanjangan. Ini landasan penentu bina negara yang kukuh atau biarkan ia runtuh. Adakah kita bersedia memikul amanah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
salam sejahtera. Nama saya Siti Haspa binti Jeffrey, student ID saya ada 02418 Oke, pada hari ini kita akan membincangkan isu penting yang memberi kesan besar pada negara kita, yaitu rasuah, ekonomi hitam, dan kepentingan tadbir urus beretika dalam memastikan kemajuan dan keadilan masyarakat. Saya akan masuk kepada poin saya yang pertama, yaitu kesan rasuah kepada institusi kerajaan dan kepercayaan rakyat. Rasuah yang berleluasa bukan sahaja memberi kesan buruk kepada ekonomi negara, tapi ia dapat melemahkan institusi kerajaan dan menjejaskan kepercayaan rakyat. Apabila berlaku rasuah dalam sektor awam, ketidakadilan dalam pengagihan sumber dan perkhidmatan menjadi nyata, dan ini akan menjadikan sektor kerajaan dilihat sebagai tidak berintegriti dan menurunkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk mentadbir secara adil dan tulus. Kepercayaan rakyat ini juga adalah asas penting untuk kestabilan politik dan keberkesanan sistem pemerintahan. Dan jika kepercayaan ini hilang, hubungan antara kerajaan dan masyarakat akan terjejas dengan serius. Tambahan pula, rasuah membuka ruang kepada ekonomi hitam dengan berkembang, dan ia akan menghalang pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Untuk poin saya yang kedua ialah impak rasuah terhadap ekonomi negara. Rasuah juga mengurangkan hasil negara dan menjejaskan kemampuan kerajaan dalam menyediakan kemudahan awam. Dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan dan kemudahan macam jalan raya, hospital, dan sekolah dialihkan kepada pihak tidak berhak melalui kegiatan rasuah. Projek-projek yang melibatkan rasuah sering mengalami pembaziran dan kegagalan, sekaligus menurunkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Ini juga akan menyukarkan kerajaan untuk membiayai program kebajikan dan pembangunan sosial yang penting, dan seterusnya juga ia dapat memberi kesan negatif kepada kesejahteraan rakyat. Poin yang ketiga yaitu ketidaksamarataan ekonomi dan sosial akibat rasuah dan ekonomi hitam. Rasuah dan ekonomi hitam, dia dapat menyumbang kepada ketidaksamarataan ekonomi dan sosial. Kuasa yang disalahgunakan menghalang peluang kemajuan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Sumber negara yang sepatutnya memperbaiki taraf hidup golongan miskin sering diselewengkan, menyebabkan jurang kaya dan miskin semakin melebar. Dan ketidaksamarataan ini juga dapat menimbulkan ketegangan sosial dan membantutkan pertumbuhan ekonomi negara, disebabkan potensi tenaga kerja golongan miskin tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Saya akan masuk pada poin saya yang terakhir, yaitu budaya impunitas dan ketidakadilan dalam sistem keadilan. Rasuah juga menggalakkan budaya impunitas di mana pesalah tidak akan mendapat hukuman setimpal, kerana sistem keadilan yang sepatutnya adil dan saksama menjadi tercalar apabila golongan berkuasa dapat mengelak hukuman. Budaya ini juga sering melemahkan integriti sistem kehakiman dan pentadbiran, menurunkan kepercayaan rakyat terhadap keberkesanan undang-undang, dan juga menghalang usaha menegakkan tadbir urus politika. Sebagai penutup dari kesan-kesan yang saya jelaskan tadi, untuk memastikan kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat, kita mesti memerangi rasuah dan ekonomi hitam serta memperkukuhkan tadbir urus politika. Hanya dengan cara ini sejalah kita dapat membina negara yang adil, telus, dan berdaya saing di peringkat global. Terima kasih kerana sudah mendengar. Semoga kita semua dapat memainkan peranan dalam memberantas rasuah dan masa depan negara kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azila binti Abidin, nomor pelajar 2024403868. Saya akan membentangkan tentang cabaran dalam tadbir urus negara. Dalam era globalisasi dan teknologi yang semakin pesat, sistem pentadbiran negara perlu sentiasa telus, berintegriti dan bebas daripada sebarang pengaruh luar yang tidak sihat. Namun begitu, pelbagai cabaran masih wujud dalam memastikan sistem tadbir urus negara berada di landasan yang betul. Cabaran pertama yang harus dihadapi oleh tadbir urus negara adalah pengaruh politik dalam institusi pembuat kuasa seperti SPRM dan Badan Kehakiman. Institusi seperti ini sepatutnya bebas daripada sebarang campur tangan kuasa luar dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak berkepentingan supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan adil dan saksama. Namun, laporan daripada Malaysia Gazette 2021 menunjukkan wujudnya campur tangan politik yang merosakkan integriti institusi tersebut. Tan Sri Tommy Thomas, bekas penguam negara, juga telah mendedahkan bagaimana keputusan pelantikan hakim dan tindakan undang-undang boleh dipengaruhi oleh tekanan politik. Kesan daripada campur tangan ini adalah sangat serius kerana ia bukan sahaja menjatuhkan kepercayaan rakyat tetapi juga melemahkan sistem keadilan negara. Cabaran seterusnya ialah kelemahan dalam perlindungan kepada pemberi maklumat ataupun whistleblower. Meskipun kita ada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, pelaksanaan masih tidak menyeluruh. Menurut C4 Center 2022, masih ramai pemberi maklumat tidak berani tampil kerana takut akan keselamatan diri sendiri atau ahli keluarga mereka akan terancam. Ada juga kes di mana identiti mereka bocor dan mengakibatkan mereka keringan kerja, keselamatan tidak lagi terjamin dan macam-macam lagi. Hal ini menjadikan para pemberi maklumat ini takut untuk tampil maju ke hadapan untuk memberikan maklumat mengenai kegiatan haram ini. Tanpa maklumat daripada orang dalam, sangat sukar untuk mendedahkan rasuah atau penyelewengan yang berlaku. Maka itu, perlindungan yang lebih kukuh sangat diperlukan agar lebih ramai whistleblower berani tampil untuk memberikan kebenaran. Cabaran seterusnya ialah kelemahan dalam sistem pemantauan dan audit dalaman. Audit dalaman yang tidak menyeluruh menyebabkan penyelewengan sukar untuk dikesan. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara 2022, banyak organisasi kerajaan gagal mengambil tindakan susulan terhadap penemuan audit yang didapati ada kegiatan yang tidak rasmi.
Sistem pemantauan yang berkesan adalah benteng utama untuk mengesan salah guna kuasa sejak awal. Jika tiada pemantauan yang telus dan kerap, budaya salah guna kuasa boleh berakar umbi dan menjadi normal dalam sebuah organisasi. Cabaran keempat ialah kurangnya pendidikan etika dalam kalangan penjawat awam dan penjawat korporat. Integriti dan etika adalah asas penting dalam sistem pentadbiran. Namun menurut kajian oleh Institusi Integriti Malaysia 2021, tahap kesedaran terhadap nilai integriti masih rendah. Ramai membuat keputusan berdasarkan kepentingan peribadi ataupun arahan daripada pihak politik semata-mata dan bukan berdasarkan prinsip atau kebenaran ataupun tanggungjawab. Ini membuka ruang kepada amalan rasuah dan penindasan terhadap individu yang cuba berlaku jujur dan amanah dalam melakukan tugas mereka. Maka, pendidikan etika sepatutnya diterapkan sejak awal lagi dalam latihan perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia. Hal ini untuk memberikan kesedaran kepada semua individu yang terlibat tentang kepentingan etika yang betul dalam sebuah organisasi. Cabaran terakhir yang saya ingin kongsikan ialah persepsi masyarakat bahawa rasuah adalah perkara yang biasa yang boleh diterima. Berdasarkan kajian Transparency International Malaysia 2022, masih ramai rakyat Malaysia menganggap pemberian duit kopi ataupun sogokan adalah cara mudah untuk menyelesaikan sesebuah urusan, terutamanya dengan agensi kerajaan. Persepsi ini sangat bahaya kerana ia menjadikan rasuah sebagai sebuah budaya yang boleh diterima dan bukan lagi satu jenayah. Sikap pasif dan tidak ambil peduli ini melemahkan usaha pihak berwajib untuk melakukan pembenterasan rasuah. Tanpa kesedaran dan penolakan menyeluruh daripada rakyat, sistem tadbir urus negara akan terus dicemari oleh gejala ini. Kesimpulannya, cabaran dalam tadbir urus negara seperti pengaruh politik, kelemahan perlindungan pemberi maklumat, sistem pemantauan yang lemah, kurangnya pendidikan etika dan persepsi masyarakat terhadap rasuah, semua ini adalah bersaling kait. Untuk menangani masalah ini, kita memerlukan reformasi yang menyeluruh yang mana melibatkan institusi, undang-undang dan juga pendidikan rakyat. Transparency International Malaysia 2023 menegaskan bahawa integriti dan accountability hanya dapat dicapai jika sistem benar-benar bebas daripada pengaruh politik dan ditadbir secara telus dan jujur. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya Katerina Ana Antalan. Hari ini saya akan bentangkan tentang isu rasuah ekonomi hitam dan kepentingan tadbir urus beretika dalam membanteras amalan tidak sah. Pertama sekali, mari kita fahamkan apa itu rasuah dan ekonomi hitam. Rasuah ialah apabila seseorang menyalahgunakan kuasa atau jawatan untuk kepentingan peribadi, biasanya melibatkan suapan. Manakala ekonomi hitam pula ialah aktiviti ekonomi yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa dan tidak dikenakan cukai. Contohnya penyeludupan, perniagaan haram atau pengelakan cukai. Isu ini sangat serius kerana ia menggugat kestabilan negara dan menghakis kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Bila rasuah berleluasa, rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin dan sistem pentadbiran jadi tidak berkesan. Kesan buruk rasuah dan ekonomi hitam termasuklah pembaziran dana awam, pelaburan asing semakin kurang dan jenayah terancang semakin berleluasa. Dalam masa yang sama, ekonomi negara tidak seimbang seperti golongan tertentu mengaut untung haram manakala rakyat biasa terus tertekan dengan kemudahan awam yang tidak mencukupi. Seterusnya, bagaimana kita nak atasi semua masalah ini? Jawapannya ialah melalui tadbir urus beretika. Ini bermaksud pentadbiran kerajaan mesti dijalankan dengan nilai-nilai integriti, ketelusan, accountability dan keadilan. Sekiranya prinsip-prinsip ini dipatuhi, pegawai kerajaan tidak akan membuat keputusan mengikut kepentingan sendiri, sebaliknya berdasarkan undang-undang dan keperluan rakyat. Ini dapat mengurangkan ruang untuk penyelewengan. Kerajaan Malaysia juga telah mengambil langkah serius. Salah satu inisiatif utama ialah Pelan Anti Rasuah Nasional atau NACP yang diperkenalkan pada tahun 2019. Pelan ini bertujuan untuk memperkukuh integriti, meningkatkan ketelusan dalam perolehan awam dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku rasuah.
Selain itu, kerajaan juga menggunakan teknologi digital untuk memantau proses pentadbiran dan mengurangkan risiko rasuah. Kerjasama antara agensi seperti SPRM, LHDN dan Jabatan Audit Negara diperkukuh supaya penguatkuasaan lebih berkesan. Kesimpulannya, untuk melawan rasuah dan ekonomi hitam, kita perlukan bukan saja undang-undang, tetapi juga nilai moral dan etika dalam setiap lapisan masyarakat. Kesimpulannya, rasuah dan ekonomi hitam memang ancaman besar kepada negara kita. Dua perkara ini boleh merosakkan ekonomi, lemahkan sistem pentadbiran dan buat rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Sumber negara yang seharusnya digunakan untuk menaik taraf kehidupan rakyat akhirnya disalahgunakan. Oleh itu, kita perlu amalkan tadbir urus yang beretika dan bukan hanya ikut undang-undang semata-mata, tetapi juga berpandukan nilai seperti integriti, kejujuran, dan tanggungjawab. Jika semua pihak bersama-sama termasuk pemimpin dan rakyat terus menerapkan amalan nilai-nilai ini, negara kita Malaysia pasti boleh maju dengan lebih bersih, adil, dan mampan. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.